بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. InsyaAllah kita sambung pada ayat ke-137 Surah Al-Baqarah. Masih lagi dalam juzuk yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwa as-sami'ul 'alim. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Sadaqallahul 'azim. Ada dua ayat di sini firman Allah, fa in amanu, sekiranya mereka itu beriman, bimithli ma amantum bihi, kepada apa yang telah kamu beriman kepadanya, faqad ihtadaw, maka sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk. Wa in tawallaw, dan sekiranya mereka itu berpaling, fa innama hum fi shiqaq, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan dengan kamu. Fasayakfikahumullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memelihara kamu daripada mereka. Wa huwas sami'un 'alim, Allah Subhanahu wa taala dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sibghatullah, corak kehidupan yang telah dicorak oleh Allah Subhanahu wa taala melalui fitrah, itu sibghah. Wa man ahsanu minallahi sibghah, dan siapakah yang lebih baik sibghahnya itu, itulah corak kehidupan fitrah, selain daripada Allah ataupun daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu lahu 'abidun, dan sedangkan hanya kepadanya lah kami menyembah. Dan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasanya sekiranya mereka itu beriman, iaitulah orang-orang kafir dan juga ahli kitab, Yahudi dan juga Nasrani. Pada ayat fa in amanu, maka sekiranya mereka itu beriman, iaitulah orang-orang kafir, musyrikin, termasuk juga orang Majusi, dia kafir. Hari ini lebih banyak pecahan kekafiran, bukan sekadar ahli kitab pun kafir, Hindunya, Budanya. Tidak kita tahu berapa jumlah agama budaya dalam dunia hari ini. Komunis pun ada agamanya, kepercayaannya. Tapi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mensyirikkan Allah, dia kafir. Kemudian pula ada yang diturunkan kitab, tapi mereka meninggalkan keimanan kepada isi kandungan kitab tersebut. Yang paling terselah apabila mereka menolak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mahu beriman kepada Nabi, maka tidak beriman juga terhadap apa yang Allah turunkan kepada Nabi. Bahkan kalau dikatakan kami beriman kepada Quran, cuma kami tidak beriman kepada Muhammad, agak pelik kata-kata mereka. Disebabkan Quran diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana beriman pada Quran tapi tidak mau beriman pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bahkan kalau dikatakan kami beriman, kami percaya Muhammad seorang utusan, hanya kami tidak beriman terhadap kitab yang diturunkan Allah kepadanya, juga bukannya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh kerana itu mereka kafir.
Jadi orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala termasuk Yahudi dan juga Nasrani itu, sekiranya mereka semua ataupun sebahagian daripada mereka ataupun siapa saja di antara mereka yang beriman kepada apa yang telah kamu beriman, maksudnya orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui arkanul iman wa syu'abul iman, asyratul iman, maknanya berkaitan dengan rukun iman, berkaitan dengan bahagian-bahagian iman dan juga syarat-syarat sahnya keimanan, sehingga pada perkara-perkara yang menyebabkan dia keluar daripada keimanan ataupun batalnya iman. Barang siapa batal iman maka dia kafir. Jadi sekiranya mereka beriman terhadap apa yang telah engkau beriman dan juga umatmu ya Muhammad, maka mereka adalah orang-orang yang telah mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud mendapat petunjuk di sini tidak lain, mereka telah mendapat jalan yang hak dan mendapat bimbingan ke arah jalan yang lurus, itu al-Islam. Jadi di kalangan orang musyrikin ada yang masuk Islam, maka dia adalah orang yang berada di atas hidayah landasan Islam yang sebenar. Di kalangan ahli kitab Yahudi dan juga Nasrani, ada di antara mereka masuk Islam, lalu mereka berada di atas tapak hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya disebut oleh Allah, wa in tawallaw, sekiranya mereka itu berpaling, yakni kalau sekiranya mereka berpaling pada jalan al-haq, jalan kebenaran, jalan Islam dan juga iman, jalan yang dibawa, yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW, lalu mereka ini yang disebutkan tadi, mereka berpaling. Apabila mereka berpaling, maka secara tidak langsung mereka sedang menempuh jalan kebatilan, kesesatan. Lebih-lebih lagi setelah Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan melalui Quran, setelah Allah Subhanahu Wa Taala juga menjelaskan dalam Taurat, dalam Injil, Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan kebenaran Islam, agamanya para nabi, para rasul, seluruhnya. Sangat menghairankan di kalangan ahli kitab Yahudi dan juga Nasrani, sangat-sangat menghairankan, sebab mereka mengakui bahawasanya semua para nabi, para rasul membawa ajaran yang sama saja. Lalu Rasulullah SAW hanya menyambung ajaran tersebut, menyambung Islam. Islam bukan agama baru. Islam ini telah ada sejak Allah Subhanahu Wa Taala utus Nabi Adam AS sebagai nabi, sebagai rasul yang pertama di atas dunia, disusuli, diikuti oleh para nabi, para rasul kemudiannya. Lalu wa in tawallaw, sekiranya mereka itu berpaling, fa innama hum fi shiqaqin, maka jelas pula mereka itu berada di dalam permusuhan terhadap kamu ya Muhammad bersama umatmu. Lalu apabila saja mereka itu mewujudkan permusuhan di sini, maka tidak lain melainkan dengan kebatilan yang wujud pada diri mereka. Walaupun begitu, Allah Subhanahu Wa Taala menggembirakan Rasulullah dan juga umatnya, fasayakfikahumullah, yakni seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, ya Muhammad, sekiranya mereka itu berpaling, tak memberi kesan padamu, tidak memberi kesan pada umatmu Islam yang beriman kepadaku, fasayakfikahumullah, Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa menolongmu dalam menghadapi mereka. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa memelihara kamu. Oleh kerana itu, orang kafir dengan kekafirannya jangan menyebabkan kita bimbang dengan kekafirannya. Orang kafir dengan kekafirannya jangan menyebabkan kita pun jatuh takut kerana kekafirannya. Seperti mana Abu Jahal dulu dengan sombongnya menyatakan, ya Muhammad, engkau memiliki hanya satu Tuhan.
kami memiliki banyak Tuhan. Ya Muhammad, sekiranya kau tidak mahu berhenti daripada dakwahmu, maka kami akan memerintahkan tuan-tuan kami untuk membinasakanmu ya Muhammad. Adakah baginda Rasulullah SAW jatuh takut kerana ancaman daripada mereka? Tidak. Fasayakfikahum Allah. Allah Subhanahu wa taala akan memelihara. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan membantu kamu dalam menghadapi mereka dengan cara memberi kemenangan kepada kamu. Walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Walladhi arsala rasulahu bil huda. Dialah Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi Muhammad sebagai rasul utusan dengan membawa hidayah petunjuk. Walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq, dan juga agama Islam yang benar, al-haq, liyudhhirahu ala kulli, sehingga Allah Subhanahu wa taala menzahirkan di sini, memberi kemenangan selagi mana di Islam dan beriman. Kita lihat saja pada perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat, kita tidak melihat kekalahan. Kita tidak pernah melihat kekalahan perang. Sebagian orang mengatakan kita kalah dalam peperangan Uhud, lalu dijawab oleh ulama, kita tidak mengalami kekalahan. Lalu adakah kita mendapat kemenangan dalam peperangan Uhud? Lalu dijawab oleh ulama-ulama, sebenarnya pada peperangan Uhud tidak selesai peperangannya. Kita tidak kata kita menang, kita juga tidak mengatakan kita kalah. Itu yang dijawab oleh ulama-ulama. Dalam peperangan Badar kita menang. Maksud kemenangan di sini dari Islam bukan menunjukkan bahawasanya kita berjaya banyak membunuhnya musuh-musuh dalam peperangan tersebut. Tetapi yang dimaksudkan adalah Allah Subhanahu wa taala telah benar-benar memberi pertolongan kepada kita. Jadi fokus utama pada usul adalah Allah memberi pertolongan, itulah kemenangan. Disebabkan apa? Mustahil setelah Allah Subhanahu wa taala memberi pertolongan maka kita akan kalah lagi. Kita akan dibinasakan. Kita akan dihancurkan. Lalu dikatakan bahawa itu ada sahabat Rasul yang syahid, itu yang dibunuh musuh kerana mereka mahukan syahid. Mereka mahukan ganjaran di sisi Allah, ganjaran yang besar, ganjaran masuk syurga tanpa hisab. Lalu Allah Subhanahu wa taala memustajabkannya kerana amal mereka jihad dan mereka mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk syahid, maka Allah syahidkan mereka. Ada sebahagian sahabat Rasulullah pun mohon kepada Allah agar syahid juga, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memustajabkannya. Mengapa agaknya? Kerana Allah menentukan kedudukan sebahagian sahabat untuk terus berjuang membantu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan Islam. Fasayakfikahumullah, maka seolah-olah Allah Subhanahu wa taala menyatakan cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang membantu kamu, maka cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang menolong kamu, maka cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang membimbing kamu, sehingga yang takut bukannya kamu tapi mereka. Maka berimanlah bagi orang yang telah beriman. Maka semakin mantapnya iman bagi orang yang beriman, kerana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pemeliharaan, pertolongan kepada orang-orang yang beriman dalam menghadapi orang kafir Yahudi Nasrani. Maka oleh kerana itu kita tidak perlu takut, gusar, bimbang dengan apa yang dilakukan mereka terhadap kita, disebabkan Allah Subhanahu wa taala sentiasa bersama dengan muhsinin. Allah Subhanahu wa taala ma'al muhsinin, bersama orang yang sentiasa melakukan akan kebaikan. Wa huwas sami'ul alim, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui lagi Maha mengetahui. Wallahu sami'un alim, dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Apa maksudnya di sini?
segala-gala takdir, segala-gala ketetapan milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita beranggapan apa yang kita dengar Allah juga dengar seperti mana kita dengar. Sedangkan maksud as-sami', dia maha mendengar, azali. Itu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala itu sifatnya as-sami', maha mendengar, melalui masa, zaman, keadaan, maka itu bukan as-sami'. Sifat Allah Subhanahu wa ta'ala semua kembali daripada sifat azali, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu mendengar segala-galanya sebelum dia menciptakan makhluk ini. Kita tidak boleh menggambarkan akan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana keagungan pada sifat itu tersebut. Dalam beberapa riwayat yang disebutkan oleh ulama-ulama bahawasanya pernah diceritakan mushafnya Sayyidina Uthman. Maknanya pada zaman Sayyidina Uthman panggil balik Zaid bin Thabit untuk kembali menulis Quran mengikut susunan yang kita baca hari ini. Pada zaman Abu Bakar dan juga Umar, Quran sekadar disusun, cuma belum tersusun surah-surah nak baca yang mana. Hanya ada, kita perlu belajar yang mana nak baca dulu. Tapi pada zaman Sayyidina Uthman terus dengan tertib baca dengan apa yang telah ditulis dulu, tertib. Pada zamannya Abu Bakar penyusunan Quran, contohnya suratul Baqarah tak letak pada awal surah Ali Imran, hanya saja disusun ayatnya, disusun mana ayat, mana surah yang boleh disusun lengkap juga 30 juzuk. Lalu para sahabat Rasulullah SAW akan baca Quran melalui ijtihad mereka, sebab mereka juga dengar Quran daripada sahabat yang lain yang menghafal Quran, seperti mana Ubay bin Ka'ab, Tamim Ad-Dari, Abu Bakar, Umar, Uthman. Biasa lazimnya mereka ini baca Quran dan menjadi imam. Lalu mereka pun kembali menghafal melalui susunan ayat mengikut apa yang dibaca sahabat tadi. Lebih-lebih lagi Zaid bin Thabit, dia menjadi imam, maka orang akan mengetahui ayat ni, lepas ayat ni ayat ni. Begitu. Lalu pada zaman Sayyidina Uthman dikemaskan lebih baik sehingga tidak perlu memerlukan satu taman ilmu untuk baca yang mana, melainkan yang pertama baca surah Fatihah dulu, lepas tu Al-Baqarah, lepas tu Ali Imran, lepas tu An-Nisa, lepas tu Al-Ma'idah, seterusnya sampai ada 3 qul yang terakhir dalam Quran. Jadi diceritakan mushaf Sayyidina Uthman bin Affan dihantar setelah Zaid bin Thabit dia menulis beberapa mushaf. Sebagai ulama kata sampai 5 mushaf. Waktu itu Sayyidina Uthman berada di Madinah, dikirim juga pergi ke Mekah, di Basrah, di Kufah, dikirim di sana. Kemudian pula disebutkan oleh dalam riwayat tersebut, sesungguhnya orang-orang mengatakan bahawasanya mushaf Sayyidina Uthman bin Affan itu sedang berada di atas riba dia atau pangkuannya ketika dia dibunuh. Lalu darahnya itu menitis sampai mengenai mushaf dia sendiri, mana mushaf pribadi dia, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, maknanya darahnya jatuh mengenai mushaf pada ayat fasayakfikahumullah wa huwas sami'un alim. Itu satu jawapan tak kala mana orang kadang-kadang bertanya. Dikatakan bahawasanya sewaktu Sayyidina Uthman baca Quran, datang orang jahat bunuh dia, lalu dikatakan darahnya itu memercik kena pada mushaf. Hanya saja kami nak mengetahui ketika itu Sayyidina Uthman sedang baca yang mana. Lalu dijawab oleh ulama, ketika mana dia sedang membaca yang mana kena daripada muka surat tersebut, darahnya terpercik sampai ke fasayakfikahumullah wa huwas sami'un alim.
Sudah hendaklah kita ketahui bahawasanya darah tu najis. Kalau ulama kita berfatwa wajib menghilangkan najis pada mushaf, walaupun kadang-kadang berusaha untuk menghilangkan najis tersebut dengan cara menggosoknya sehingga hilang tulisannya. Pada zaman dulu Quran tidak ditulis dalam kertas, di atas kertas, ditulis di atas pelepah tamar, ataupun pada zaman Sayyidina Osman di atas kulit. Mungkin juga pada zaman sebelum ini, 1000 tahun dulu ataupun berapa ratus tahun dulu sebelum, mudah untuk menemui ataupun membuat kertas, sebab kertas tu berasal daripada pokok. Jadi ulama kita ratusan tahun dulu dah berfatwa adalah hal ini. Kita mungkin kaitkan bahawasanya mungkin pada mushaf sebelum ni ditulis di atas kulit binatang, kulit kijang, kulit kambing yang telah disucikan, disamak. Kemudian darah mengenai ataupun sesuatu najis mengenainya, lalu ulama kata goris dia, hilangkannya walaupun tulisan itu hilang sekalipun. Sebagian ulama menyatakan hilangkannya walaupun terkoyak sekalipun, kerana najis tidak boleh berada pada mushaf. Najis tidak boleh kena pada ayat-ayat. Seperti mana contoh, kita tidak ada wuduk, kita pegang Quran tafsir ataupun terjemahan, maka haram bagi kita jari jemari kita menyentuh tulisan-tulisan tersebut. Tetapi kita boleh menyentuhnya bahagian tepi yang kosong tu, walaupun Qurannya tafsir ataupun Qurannya terjemahan, yakni lah tulisan Arabi, itu haram, jangan menyentuhnya. Mengapa saya menyebut demikian? Sebab ada juga ustaz mengajar bahawa kita boleh menyentuh kalau sekiranya bukan Quran mushaf yang asli, ada tambahan, betul boleh pegang, boleh buka, tapi jari jemari kita tidak boleh menyentuh ayat tu. Sentuhlah terjemahan dia, tapi tidak boleh menyentuh ayat Quran, tetap dilarang. Itu difatwakan oleh ulama-ulama kita. Bahkan cerita ini diriwayatkan oleh seorang yang bernama Nafi' bin Abi Naim. Dia kata, demi Allah, sesungguhnya aku sendiri melihat dengan mata kepalaku sendiri darah itu menitis mengenai fasayakfikahumullah wa huwa sami'un alim. Bukanlah sewaktu itu dia lihat secara langsung, tapi mushaf itu dia melihatnya secara langsung setelah beberapa lama telah wafatnya, syahidnya Sayyidina Uthman. Dan perlu kita ketahui, Sayyidina Uthman antara sahabat yang syahid dibunuh orang jahat yang membunuhnya menggelar mereka Islam kerana tidak setuju atas kekhalifahan Uthman bin Affan. Ini politik punya cerita lah. Politik dulu dia tidak seperti mana hari ini. Hari ini ada tentera, ada polis. Dulu-dulu mana ada tentera, ada polis. Jadi ia mengupah orang. Bukan orang ni sendiri, orang ni banyak duit, diupah saja orang jahat suruh bunuh Sayyidina Uthman. Itu khalifatul Islam tu, ahli syurga tu. Tapi nak buat bagaimana, takdir Allah itu telah diberitahu kepada Nabi. Satu ketika di Mekah lagi, Sayyidina Uthman nak menemui Rasulullah, berhubung dulu dengan khadam Nabi. Khadam ini berlari pergi ke Nabi, ya Rasulullah, Uthman bin Affan mahu menemuimu. Rasulullah kata, izinkan, akan tapi beritahu kepadanya, bergembiralah kerana dia ahli syurga, hanya kematiannya orang datang membunuhnya, bersabarlah. Lalu Sayyidina Uthman pun apabila mendengar perkabaran tersebut, menangislah dia, disebut sebagai ahli syurga, walaupun begitu dia dibunuh orang. Sehingga benar-benar pada zaman dia menjadi khalifah, dia dibunuh. Jadi kalau sekiranya orang tanya kita kat mana agaknya titisan darah Sayyidina Uthman, pada ayat fasayakfikahumullah wa huwa sami'ul alim. Seterusnya yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, sibghatullah. Sibghah ini ada beberapa penafsiran yang ditafsirkan oleh ulama-ulama. Walaupun begitu, sebagai ulama mengatakan sibghah itu adalah fitrah, seperti mana yang telah saya sebutkan tadi, iaitulah
aturan corakan daripada Allah Subhanahu wa taala. Fitratallah allati fataran nas 'alaiha. Lalu Allah Subhanahu wa taala telah mencorak, mencetak, itu bahasa kita, kehidupan manusia. Barang siapa berada dalam ciptakan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan corakkan Islam, maka dia benar. Itu sibaghah. Kerana ulama-ulama menyatakan sibaghah itu bermaksud iaitu fitrah. Fitratullah. Makna fitrah ni maksudnya menunjukkan kepada ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian lagi ulama mengatakan bahawasanya sibaghah itu bermaksud igraq. Igraq maksudnya adalah satu anjuran. Makna mau tak mau kita perlu berada di dalam apa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebahagian ulama mengatakan dia bermaksud seruan. Sibaghatullah, Allah Subhanahu wa taala yang menyeru kamu. Wa man ahsanu minallahi sibaghah. Lalu yang menyeru itu Allah, maka dialah seruan yang terbaik sekali. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan. Dan siapa lagi yang paling baik seruannya melainkan seruan orang yang memanggil kepada Allah dan mengamalkan amal-amal yang baik. Itu sibaghah maksudnya. Sebagian lagi ulama mengatakan bahawasanya sibaghah ini bermaksud sebuah janji daripada Allah. Wa man ahsanu minallahi sibaghah. Lalu siapa lagi yang janjinya yang terbaik melainkan ahsan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maknanya perjanjian yang terbaik yang telah dijanjikan adalah perjanjian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang telah diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna bani Israel qalu ya Musa hal yasbugh rabbuka faqala ittaqullah." Faqala ittaqullah. Fanadahu rabbuhu, "Ya Musa, sa'aluka hal yasbugha rabbuka?" Faqul, "Na'am, ana asbugha al-alwan ahmar wal-abyad wal-aswad wal-alwanu kulluha min sabaghi." Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya orang-orang Bani Israel, dia pernah bertanya kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi Allah Musa, apakah Tuhanmu dia membuat sibaghah, satu corakan?" Sebahagian lagi ulama menyatakan seperti pada mencelup begitu. Di sudut bahasa Arabnya, orang-orang Arab itu apabila dia mencelupnya kain, maka disebut sibaghah. Dia mencelup masuk kain itu pada warna dia. Kalau sekali warnanya hitam, maka apabila dia mengangkat celupan tadi pada celupnya tadi, dia dah mencelup kain putih masuk ke dalam bekas yang mana adanya warna hitam, lalu diangkat. Bila diangkat, maka kain itu warna hitam, maka istilah dicelup. Lalu Nabi Musa alaihi salatu wassalam pun menjawab, "Ittaqullah, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan cakap sembarangan." Gitu dah maksudnya. Jangan tiba-tiba kamu beranggapan seolah-olah, "Ya Musa, adakah Allah Subhanahu wa taala ini melakukan celupan seolah-olah dengan perbuatan makhluk, sifat Allah dengan sifat makhluk." Maka Allah Subhanahu wa taala pun beritahu kepada Nabi Musa alaihi salatu wasallam, "Wahai Musa, apakah mereka bertanya kepadamu, adakah benar Tuhanmu melakukan celupan?" Jawab, benar. Tapi hakikat celupan itu bukannya seperti mana orang yang mencelup kain pada air yang berwarna tadi, itu saja. Sibaghah juga seperti mana mencorak, seperti mana orang yang melukis satu corak. Bahkan bunga itu pun perhiasan ada coraknya juga. Hanya hakikat apabila Allah Subhanahu wa taala pada perbuatan Allah, dia mencorak, dia mencelup,
Tapi dia dikaitkan ke ketetapan dan juga fitrah, dan bukannya seperti mana perbuatannya makhluk itu saja. Lalu Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada Nabi Musa, "Ya Musa, aku melakukan celupan itu, tapi dengan sifatku, bukan dengan sifatnya mereka." Lalu Nabi Musa alaihi salatu wassalam pun beritahulah kembali kepada Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, bagi tahu aku melakukan celupan itu, ataupun aku mencoraknya. Ya Musa, aku yang menetapkannya. Ya Musa, aku yang menyerunya. Ya Musa, aku yang memberi janjinya." Itu semua kembali balik pada maksud fitrah ataupun sibghah. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, "Aku mencorak dengan pelbagai warna. Ada yang hitam, ada yang merah, ada yang putih, ada yang hitam. Kembali balik semuanya atas celupanku, corakanku, ketetapanku." Apa yang dimaksudkan warna-warna tadi? Ialah perjalanan kehidupan manusia. Seperti mana zaman yang terdahulu ada corakannya, pada zaman hari ini ada corakan yang berlainan dengan zaman dulu. Tetapi yang tidak berubah celupan corakannya adalah al-Islam wal iman. Tapi di sudut kehidupan dan ketetapan ada perubahan disebabkan apa yang kita hadapi pada hari ini tidak berlaku pada zaman sebelum ini. Dalam kajian menyatakan kita di tanah Melayu dulu elektrik ni masuk pada tahun 50-an, sebahagian kata 40-an, 60-an. Tapi di Eropah pada tahun yang 20-an dah adanya elektrik. Gitu. Kita masuk kereta ke tanah Melayu dikatakan pada tahun era 40-an, akhir 40-an masuk 50-an. Tetapi kenderaan dah ada kilangnya di Eropah pada tahun 20-an lagi. Antara kereta yang mula-mula keluar di belah bahagian barat sana adalah kereta Ford. Itu, dan beberapa lagi kereta-kereta yang lain. Bahkan kapal terbang pun dah terbang pada era tahun 30-an lagi. Masuk Malaysia tahun 50-an. Lalu Nabi Musa alaihi salatu wassalam pun sampaikan kembali kepada Bani Israel bahawasanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar telah melakukan celupan corakan ketetapan tadi. Ini corakan kehidupan atas fitrah adalah kehidupan yang terbaik bagi manusia untuk mengambilnya sebagai panduan kehidupan. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun kata Rasulullah menurunkan ayat sibghatullah, wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Itu seperti mana yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kita ambil satu ayat lagi. Kalau sekiranya tak selesai tafsirannya nanti kita akan sambung. Ayat 139. قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. Katakanlah olehmu ya Muhammad, apakah kamu berdebat dengan kami tentangnya Allah Subhanahu wa taala? Perhatikan ya. Orang kafir nak cerita tentang Allah. Orang Yahudi Nasrani yang tak kenal Allah nak cerita tentang Allah. Lalu kita gambarkan, kita bayangkan bagaimana orang yang sesat, yang batil kehidupannya nak cerita tentang Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ni kerana benar-benar orang kafir itu, Yahudi Nasrani di kalangan kitab nak cerita tentang Allah. Padahal dia yaknilah Allah, padahal dia adalah Allah Subhanahu wa taala Tuhan kami. Dan Tuhan kamu nak berbicara, nak cerita tentang Allah seolah-olah macam kami tak kenal Allah Subhanahu wa taala. Bagi kami amalan kami dan bagi kamu amalan kamu, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala lah kami mengikhlaskan hati kami.
Apa maksud ayat ni? Maksudnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala memberi petunjuk kepada Nabi SAW, lalu Nabi pun menyampaikan kepada kita. Bila sampai kepada kita, maka kita pun mendapat petunjuk melalui ayat ini. Dan kata ulama juga, ayatnya adalah ayatul dakwah dan juga tarbiyah. Maknanya ayat bagaimana kita nak dakwah dan berhujah dengan orang-orang yang memang datang nak berhujah dengan kita. Begitu. Dan dengan ayat ini juga sebagai kaedah untuk menangkis, menolak hujah yang datang daripada orang-orang kafir, termasuklah orang-orang Yahudi dan juga Nasrani. Qul atuhajunana fillahi, katakanlah olehmu ya Muhammad, apakah kamu mahu berdebat dengan kami tentang Allah? Maksudnya, apakah kamu nak berdebat dengan kami tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala? Kamu telah mensyirikkan Allah, wahai orang Yahudi. Kamu mengambilnya Uzair sebagai anak Allah. Wahai Nasrani, kamu kafir kerana kamu menganggap Isa anak Allah. Bahkan telah kita pelajari, mereka mengatakan bahawasanya Isa itulah Allah, Allah itulah Isa. Laqad kafara alladhi, maka sesungguhnya mereka ni kafir. Hanya mereka tak pernah kata Islam, cuma mereka kata agama kami benar dan kami layak untuk menghuni, memasuki syurga Allah selama-lamanya, kata mereka. Dan kamu nak mengajar kami, nak berdebat kepada kami tentang keikhlasan kami dalam menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan kamu tidak memilikinya. Kamu tidak pernah mengikhlaskan dalam ibadah kepada Allah kerana kamu telah melakukan kesyirikan kepada Allah. Bahkan diriwayatkan orang Yahudi rela disyirik semata-mata untuk berkawan dengan orang musyrik. Datang orang musyrikin, mereka pun kadang-kadang datang ke orang musyrikin untuk berkawan, bersahabat. Lalu orang-orang musyrikin mengatakan, jangan kamu datang kepada kami semata-mata nak melihat kami, apa kami buat, tapi kamu kena mengikut juga dengan apa yang kami sembah. Lalu orang Yahudi menyembahnya. Itu perangai orang Yahudi, perangai orang Yahudi. Oleh kerana itulah kita dalam Islam dilarang jangan melakukan demikian, walaupun nak berkawan dengannya dan berbisnes dengan dia. Maknanya kita nak ikat memorandum, bersahabat, berkawan. Tapi dia kata, you sembahlah Tuhan I hari ini, esok I sembah Tuhan you. Orang Yahudi buat. Tapi kita Islam dilarang oleh Allah. Sebab pada zaman Nabi dulu pernah berlaku. Ada di antara sahabat mungkin kerana ceteknya ilmu, kefahaman ilmu, lalu mereka minta izin pada Nabi untuk menyembah berhala yang pernah mereka sembah dulu. Nabi kata, subhanallah. Lalu mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami menyembah hanya sekadar untuk sambung tradisi nenek moyang. Hanya sekadar tu ya Rasul, bukannya nak kata dia seperti mana Allah, Allah sepertinya. Lalu di situ perbuatan tetap wujud. Mana dalam Islam perbuatan hati, perbuatan yang zahir ke, perbuatan yang batin ke, sampai pada lidah pemikiran, tidak boleh adanya kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kata ulama, qul atuhajunana fillahi, adakah kamu nak berdebat kepada kami tentang ketaatan kepada Allah? Hai kamu nak mengajar bagaimana cara untuk taat kepada Allah. Itu maksudnya. Begitu juga wahai kamu nak berdebat dengan kami bagaimana cara mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan larangan-larangannya. Hai siapa kamu? Itu maksudnya kamu sendiri juga melanggar apa yang telah diaturkan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah dalam Taurat dan juga Injil, lalu kamu berdebat kepada kami, nak mengajar kami tentang aturannya. Wa huwa rabbuna wa rabbukum. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala, dia Tuhan kami, dia juga Tuhan kamu. Itu menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu wujud dengan keesaannya, maka tidak ada Tuhan melainkan hanya Allah. Allah Tuhan kami,
Dia Tuhan kamu, menunjukkan bahawa kita semua memiliki hanya Allah sebagai Tuhan. Wahdahu la syarikalah. Sebagian lagi kata ulama tafsir, wa huwa rabbuna wa rabbukum. Oleh kerana Tuhannya sama, Allah Subhanahu wa taala Tuhan kami dan Tuhan kamu sama, maka oleh kerana itu tentu peraturannya sama juga. Dilarang mensyirikkan Allah, tetap peraturannya sama. Dilarang menyembah selain pada Allah, juga sama. Mustahil kalau sekiranya dikatakan hanya Islam saja melarang sujud selain pada Allah. Tapi mungkin bagi mereka kami diajar boleh sujud kepada selain daripada Allah. Mungkin begitu. Tetapi jawapan daripada ayat ini, wa huwa rabbuna wa rabbukum. Allah Subhanahu wa taala Tuhan kami dan Tuhan kamu, maknanya yang perlu kita sujud sembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan keikhlasan. Kerana apa? Kerana apabila mereka beribadah, mereka tujukan ibadah kepada Uzair. Seolah-olah begini, salah satu syarat sah ibadah mesti ditujukan ibadah kepada Uzair. Itu Yahudi. Bagi puak-puak Nasrani, sahnya ibadah apabila ibadah mesti ditujukan kepada Isa ibn Maryam. Kalau tidak berbuat demikian, maka ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna menunjukkan mereka tidak ikhlas dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amalan kami, yakni kami dengan seruan Allah kepada kami, seruan Nabi kami kepada kami, kami taat dan mengikutnya. Walakum a'malukum, dan bagi kamu amalan kamu. Maksudnya di sini kami berlepas diri pada kamu terhadap apa yang kamu sembah, apa yang kamu bawa, apa yang kamu aturkan. Kami berlepas diri dan kami tidak akan pernah sama-sama berjalan dengan apa yang kamu bawa. Itu maksudnya walakum a'maluna walana a'maluna walakum a'malukum. Seperti mana juga Allah berfirman, lakum dinukum waliyadini. Lakum dinukum, agama kamu buat kamu lah, agama kami buat kami, ataupun agamaku buatku. Lakum dinukum waliyadini juga dibaca waliyadini dalam sebagian qiraat. Seperti mana juga yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat yang lain, wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum a'malukum antum bari'u mimma a'mal wa ana bari'um mimma ta'malun. Sekiranya mereka mendustakan kamu, maka katakanlah kepada mereka, ya Muhammad, li amali, bagiku pekerjaanku, walakum a'malukum, dan bagi kamu pekerjaan, yakni amal-amal kamu. Antum bari'una mimma a'mal, kamu sendiri berlepas diri terhadap apa yang aku lakukan, yakni keimanan kepada Allah, keesaan kepada Allah, Islam yang diberi oleh Allah. Walana bari wa ana bari'um mimma ta'malun, dan aku juga berlepas diri terhadap apa yang kamu lakukan. Jadi oleh kerana itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan pada ayat ini bahawasanya berbezanya Islam dengan selain daripada Islam dan tidak boleh disamakan walaupun 1% sekalipun. Kaedah kita mengajar ini, kita tidak boleh mengatakan Yahudi Nasrani hari ini ada yang sama dengan kita. Soalannya sama di mana? Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhannya? Bahkan semua sekali, sama ada kenal tak kenal Allah, Allah Tuhan dia. Walaupun dia ingkar, walaupun dia menolak, walaupun menafikan Allah Tuhan, Allah tetap menyatakan Allah Tuhan mereka. Allah tak pernah menafikan. Lalu di sini sebagai jawapan mengapa agaknya kita tidak boleh mengatakan Yahudi Nasrani ada yang sama dengan kita, disebabkan mereka tidak adanya keikhlasan ibadah. Syirik berlaku. Makna menunjukkan apabila syirik, maka menghapuskan semua amal sekalipun. Sehingga kalau orang Yahudi Nasrani mengatakan, setelah kita bertanya mereka, siapa Tuhan kamu? Tuhan kami Allah.
adakah kita boleh menerima Tuhan kami Allah daripada lidah mereka? Jawapannya tidak. Mereka menyebut Tuhan kami Allah dengan kefahaman batil mereka, bukan dengan kefahaman Islam. Oleh kerana itu tak boleh disamakan Allah yang mereka kenal seperti mana Allah yang kita kenal. Tidak boleh disamakan. Wa nahnu lahu mukhlisun, dan sedangkan kami dalam keadaan sentiasa mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak seperti mana kamu tidak termasuk orang yang bersifat ikhlas. Maksud ikhlas adalah tunduk kembali balik pada fitrah tadi, sibrah tadi, tapi mereka tak berminat, maka menyebabkan mereka bukan Islam, bahkan mereka ada orang-orang kafir di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.